Adakah bawah dagu dikira wajah? Wajibkah menyampai air ke tempat tersebut? Baik, kita dah bincang tadi secara sepintas lalu tanpa menyebutkan dengan tasrih, tanpa menyebutkan dengan jelas. Yang dikatakan had muka daripada mambatu syari sampai ke tulang dagu, sini je had muka. Ini sahaja had muka. Ini anggota yang wajib dibasuh kerana dia disebut sebagai had muka, had wajah. Cuma macam yang ana sebut tadi, basuhan itu perlu dilebihkan. Kerana kalau kita basuh setakat tu betul-betul, tidak ada jaminan bahawasanya basuhan tersebut meratai ke semua had muka. Dia kena bagi lebih. Dia kena bagi lebih. Sebab kalau tak lebih, tak confirm kita basuh semua muka. Dan dia macam masalah tutup lutut dengan pusat bagi kalangan orang lelaki. Lutut dan pusat bukan aurat. Sama dengan masalah ni. Bawah dagu bukan muka. Bawah dagu bukan muka. Tapi kalau tak tutup pusat dengan lutut, dia tak tahakuk makna menutup aurat. Makna menutup aurat tidak dapat direalisasikan dengan makna yang sebenar. Sebab ada kemungkinan kita tersingkap sedikit di antara aurat dan juga pusat dan lutut. Sama juga dengan basuhan dagu. Kalau kita tak basuh sekali dengan bawah dagu ni, ada kemungkinan basuhan kita tak sempurna meratai keseluruhan had muka. Maka perlu dibasuh juga had dagu. Perlu dibasuh juga kawasan dagu. Masuk dalam kaedah yang disebut tadi, ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipannya melainkan dengan melakukannya, maka wajib melakukannya. Situ. Sebab tu kalau kita perasan, kalau kita pi orang yang buat umrah ataupun buat haji, orang yang buat umrah ataupun buat haji, selalunya depa sangat menjaga orang perempuan khususnya. Telekung depa dia akan pakai atas pada dagu. Telekung depa dia akan pakai atas pada dagu. Sini. Baik dalam sembahyang, telekung sembahyang orang perempuan, ataupun ketika mana selalunya secara konsisten dan komitednya ketika mana di tanah suci Mekah dan Madinah, dia akan tutup sampai sini orang perempuan. Tapi dalam pemakaian tudung biasa dia akan pakai bawah ni. Dia akan pakai bawah ni. Pemakaian yang tepat di atas ni, tutup sampai dagu. Sebab baru dianggap, sebab bawah ni dia tak masuk dalam muka. Bila tak masuk dalam muka, dia bukan dimasuk dalam kategori aurat. Kan? Bila kita bincang masalah aurat bagi seorang perempuan itu keseluruhan badannya sampai ke melainkan muka dan tapak tangan. Kan? Muka dekat mana? Muka dekat ni ya. Dekat tulang dagu. Bawah ni bukan muka. Bila bawah ni bukan muka, bawah ni masuk dalam aurat yang wajib ditutup. Jadi untuk sembahyang, memang orang perempuan akan tutup sampai ke atas dagu dia. Dan kita perasan setengah akhwat, setengah muslimat memang tutup sampai ini di setiap masa. Cuma ada sebahagian dan kebanyakannya muslimat kita tutup bawah ni. Ini ikut fatwa boleh. Sebab dia susah untuk dijaga. Boleh lah, maksudnya kalau yang seeloknya tutup. Yang seeloknya tutup. Cuma kalau nampak dagu jangan tunjuk tutup aurat. Tak, salah. Tak boleh. Sehari duk penjentik ustazah ni, aurat ni. Ni aurat ni. Benda tu nak cari pasal. Tak boleh. Sebab pemakaian daripada sudut luaran ada fatwa yang membenarkan. Ada fatwa yang membenarkan sebab rukhsah, sebab sukar untuk sentiasa memastikan dia beradatan ni. Maka akhwat yang pakai di bawah ni, nampaklah dia punya isi lebih dia tu, dimaafkan. Tapi yang seeloknya tutup sampai dagu, macam mana dalam sembahyang. Dia tak kurang pun segak dia tu. Kalau tutup sampai ni sama ya, segak juga. Bawah ni bukannya dia ada berlian ke apa ke. Cuma kalau buka tak ada masalah, jangan lupa jentik tu. Situ. Baik, kembali pada masalah kita, wajib tak menyampaikan air ke dagu tersebut? Hukumnya wajib. Wajib sekadar meyakinkan kita bahawasanya air telah meratai had muka. Setakat tu je yang wajib. Cumanya sunat dilebihkan. Yang wajib setakat tu kan. Kita letak hukum bagi ikut peringkat dia. Dia tak masuk dalam had muka. Jadi dalam fardu wudu dia tak wajib. Kalau kita bahas dalam fardu wudu bab muka, rukun wudu yang kedua basuh muka, dia tak wajib masuk dalam tu. Dia masuk dalam bab tatmimul ghusli, menyempurnakan basuhan. Dia wajib dalam tu. Masuk dalam folder yang kedua. Dia masuk dalam ma la yutimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Dia wajib situ. Kalau kita bincang kod ghuslul wajhi dak, dia tak wajib. Bawah ni tak wajib. Tapi kita bincang ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, masuk wajib itu. Sebab nak menyempurnakan basuhan had yang wajib, had muka yang wajib, maka basuh itu. Takat mana masuk? Sekadar memastikan dan meyakinkan bahawasanya basuhan muka itu terbasuh semuanya. Had muka itu terbasuh semuanya. Dua.
Dan yang ketiganya sunat dilebihkan. Sunat dilebihkan. Jangan sampai tengkok ya. Sunat dilebihkan, tapi jangan sampai tengkok. Sebab basuhan tengkok ikut pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i makruh. Dan setengah ulama menyebutkan bid'ah. Tak apalah tu. Bukan bid'ah Wahabi, bukan tak. Bid'ah maksudnya benda tu Nabi tak buat. Makruh ya, hukum tak haram. Cumanya basuhan sekadar melebihkan basuhan itu hukumnya sunat. Sebab dia masuk dalam kategori ghurrah wal muhajjalin. Kan Nabi sebut dalam satu hadisnya menyebutkan bahawasanya aku berbangga dengan umatku yang dikenali di akhirat kelak dengan ghurrah dan muhajjalin. Maksudnya basuhan muka mereka dan tangan kaki ni pun bercahaya dengan kesan wuduk. Dan ketika itu maka disunatkan kita melebihkan basuhan muka, basuh sampai dagu ni lah. Sampai dagu ni lebih. Bagi kawasan yang bercahaya tu di akhirat kelak insya-Allah lebih. Tangan juga lebih sampai ke siku. Kaki lebih sampai ke lutut. Maka disebut sebagai ghurrah muhajjalin. Maka sunat dilebihkan. Itu masalah sunat. Nah, letak hukum bagi betul. Kalau bincang dalam fardu wudu, basuhan muka, dagu bukan. Tapi dia wajib dibasuh, bukan sebab dia rukun, bukan sebab dia merupakan anggota wudu yang wajib basuh, sebab tatmimul ghusli. Menyempurnakan basuhan yang wajib. Dan hukumnya sunat dilebihkan sekadar yang perlu. Jangan sampai ke tengkok untuk mendapatkan menghasilkan fadilat ghurrah muhajjalin. Baik. Soalan yang kedua, adakah bawah dagu akhwat dikira aurat ketika solat? Jawab Razak ni. Bawah dagu akhwat dalam solat dikira aurat sebab dia bukan muka. Sebab tu orang akan tutup sampai ke dagu. Orang tutup kan sampai ke atas dagu sikit. Bagaimana akhwat yang solat tidak menutup dagu seperti telekung? Akhwat yang tidak menutup solat tidak menutup dagu seperti telekung. Wallahu alam. Cuma kalau ikut dalam fatwa yang dalam pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, membuka bawah dagu ni hukumnya membatalkan solat. Sebab dia masuk dalam kategori aurat yang wajib ditutup. Pendapat yang membenarkan membukanya ketika pakaian seharian, dia merujuk kepada masalah benda itu sukar untuk dikawal. Dia menyusahkan. Maka dibenarkan membuka bawah sedikit sekadar memegang dia punya tali tudung dia. Tapi dalam bab semayang tak kena tutup. Dalam semayang kena tutup. Wallahu alam. Kalau ada pendapat yang mengatakan situasi semayang sama macam di luar semayang, wallahu alam. Mungkin kena tanya orang lain. Tapi dalam pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak, dia kena tutup. Dia kena tutup patutnya sampai melebihi dagu sikit untuk mentatbikkan, untuk mentahqiqkan tutupan dagu. Bis wallahu alam.